Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil azan wal iqamah. Ini dia nak bicara tentang bang dan qomat. Itu dia. Minggu lepas kita dah sentuh sikit sebanyak bang dan qomat. Pada masa Nabi berada di Mekah, mula-mula semayang yang Nabi lakukan semayang Zuhur, bang qomat tak ada lagi ketika itu, semayang saja. Lepas Nabi Isra Mi'raj diturun di Mekah tu, perintah semayang Zuhur mula-mula sekali. Tapi dengan tiada bang qomat tak ada, bang tak ada lagi. Sebab orang pada masa itu tak ramai. Nak bang buat apa? Kalau bang kuat-kuat, memang orang kafir serang lalu. Sebab dakwah Nabi di Mekah secara bersembunyi mana, tak boleh terterang pasal dia ramai. Nabi tak tahan juga orang beratus-ratus, beribu-ribu orang yang tidak percaya pada Nabi tu, tak percaya pada Rasulullah tu. Nabi semayang pun secara sulit. Lepas daripada orang Islam kita ramai masuk Islam tu, baru Nabi dia berdakwah secara terang-terang, tak takut dah. Tapi walau bagaimanapun semayang masih dalam keadaan tidak ada bang, suara kuat tidak ada, walaupun dalam masjid Mekah. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah setahun saja, barulah orang Islam kita ramai sangat. Orang daripada Mekah pindah ke Madinah, orang Ansar ramai. Orang Islam yang sudah menunggu situ, orang asal Islam di Madinah ramai. Jadi bagaimana nak menyeru orang tu supaya datang berjemaah ramai-ramai tu, untuk menandakan mula masuk waktu semayang dan untuk semayang berjemaah ramai-ramai tu. Sebab orang pada masa itu berselera. Itu dia. Jadi menurut kitab ni dia kata Nabi suruh mesyuarat supaya buat satu kaedah macam mana nak panggil orang semayang berjemaah beramai-ramai. Ada orang cadangkan pasangkan Nabi curah malam tu menandakan waktu isyak, waktu subuh. Ada orang cadangkan naik bendera, sehari nampak lah. Ada orang cadangkan pukul nakus, teng tu, pukul apa, loceng, macam-macam cara tu. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi yang itulah mana yang terkenal masa itu. Satu malam tu dia bermimpi ada seorang lelaki tu dia bawa loceng. Nak kita ni kabar bawa loceng. Abdullah bin Zaid ni tanya dia, atabi'u hazan naqus, orang nak jual ke loceng ni? Abdullah Zaid tanya dia. Kata orang tu, bukan saya nak jual loceng, kata dia. Dah nak buat apa awak loceng tu? Kata dia. Saya nak gunakan loceng, kata dia. Kata Abdullah bin Zaid, menandakan masuk waktu semayang dan menandakan ajak orang ramai semayang berjemaah. Kata dia, ada satu cara yang lebih praktik, yang lebih munasabah dengan ajaran Islam. Jangan pakai loceng tu tanda masuk semayang waktu orang Yahudi, orang Nasara. Bendera tu, api tu, pasang api tu, itu tanda orang Majusi, sembah api, sembah matahari. Bolehkah tidak saya ajar pada tuan ni cara yang munasabah untuk menyuruh orang, panggil orang bersolat jemaah? Macam mana kata dia? Kata orang tu, begini, awak dengar saya kata, baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah kali, 2 kali. Itu nama bang lah. Dia baca. Itu dia. Bersubuh pula kena tambah sekali lagi, as-salatu khairun minan naum. Itu lima sabah kalau Islam kita. Ingat pada Allah. Bukan pukul loceng tu, pukul loceng yang kebunyi, nyawab dia bunyi.
Kalau sebut Allah ingat pada Allah, itu lagi praktik, itu lagi munasabah. Kemudian orang yang bawa loceng tadi, bukan nak jual loceng, tujuan dia nak khabar loceng tak boleh guna untuk menandakan waktu sembahyang. Dia nak ajar ganti loceng tu hak munasabah bagi Islam kita. Sebut Allah dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, banglah. Itu dia. Siapa dia tu? Itu dia malaikat Jibril. Masa itu betul-betul waktu subuh, sedang molek Sayyidina Bilal pun sedih lalu. Bilal, anda sautan, anda sautan, engkau lebih merdu suara dan manis suara, lagi tinggi suara kau. Azin, bang. Sayyidina Bilal pun bang lalu lah. Bila Abdullah bin Zaid ajar dia bang tu ni, bang. Sayyidina Umar cepat-cepat ambil baju kain lepas dia, ubah atas belakang ni, naik kuda pergi di masjid, jumpa Nabi Rasulullah. Betul Rasulullah. Itulah ilham datang daripada kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itu puja asa bang tu. Itu sampai sekarang. Jadi kalau kita bang sekarang, kalau kita sebagai seorang diri, lelaki ya, kalau kita jadi Tok Bilal, kalau kita komat, biar suasana bang kita itu semacamlah kita ada zaman Nabi. Syek kita, syok kita macam kita ada zaman Nabi di Madinah. Allah Akbar, macam kita suasana kita ada zaman Nabi. Sebab tu Nabi pesan, satu masa tu ada seorang sahabat Nabi Huzaifah ditanya Nabi, Ya Rasulullah, adakah tidak orang-orang yang kediang daripada kita ini dia sama lebih dengan kita ni Rasulullah? Orang zaman sekarang ni, zaman kita ni, adakah kita sama dengan zaman Nabi, dengan sahabat Nabi? Pasal apa ente tanya begitu? Gini Rasulullah, saya nak tahu ada tak orang macam tu lepas kita mati, ada lagi orang macam kita ni mutabak dia, iman dia kuat macam kita Rasulullah. Pasal apa? Nabi kata, kerana kami ni semayang dengan Nabi, bang berjemaah sama Nabi, musafir sama Nabi, pergi ke Madinah pun pergi haji sama Nabi, puasa pun semacam Nabi puasa, semayang pun macam Nabi semayang. Dia tu. Nabi kata bukan begitu. Ada juga orang memba'diku, orang kemudian daripada kamu ini sama je, lebihnya orang macam kamu, bukan dia lebih daripada kamu lagi. Ada keadaannya. Macam mana keadaannya? Orang zaman aku ni kata, orang bimbang dengan aku ramai, orang tolak aku pun ramai, tapi orang kediang tu dia tak pernah tengok aku. Macam kita ni, kita tak pernah tengok Nabi sebab Nabi wafat lama dah, 1400 tahun dulu dah. Sebab apa dah? Tapi oleh sebab kita ada iman kita dengan Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, kita tak pernah tengok Nabi, tapi bayang-bayang kalau kita ada Nabi Muhammad tu, kita semayang bersama Nabi, kita ada semayang macam Nabi di belakang dia. Itulah orang macam kita juga. Haula yu'minu Nabi wa lam yarawni. Orang ini dia beriman dengan aku, sekali pun tak pernah dia jumpa dengan aku tak pernah jumpa dengan dia. Orang inilah sama dengan kamu juga. Ingat apa lebih kita pasal apa? Nabi dah wafat, kita percaya lagi ke dia. Zaman Nabi ramai orang tolak Nabi tu, orang kafir dan sebagainya. Jadi semayang kita ni, kita kena buat macam suasana kita berada zaman Nabi. Ada khusyuknya, ada tawaduknya. Tu kita tahu. Barulah kita rasa mesra Allah. Nak orang jadi tukang bank,
tukang komak tu. Suasana tu ingat di zaman Nabi, macam Sayyidina Bilal bang dalam Masjid Madinah. Sayyidina Bilal bang dalam Masjid Madinah dan Masjid Mekah. Ketika dia berpindah ke negeri Syria tu lepas Nabi wafat. Nabi wafat lama dah. Tinggal Nabi lama dah. Nabi duduk di pusara di dalam Masjid Madinah. Sayyidina Bilal di Syria wafat perang ni, perang sambil Islam. Pada masa Sayyidina Bilal tu sakit berat, nazak, isteri dia menangis. Ya Farhata, ya Hazana, ya Hazana, Allah susahnya saya, susahnya hidup kita saya. Pasal apa? Bila tanya, saya tengok awak ni rasa nak mati ni nela ni, nampak berat dah ni. Saya jawab macam mana? Ya Farhata, ya Farhata, ya Farhata, alangkah bahagianya aku, tenangnya aku, murni aku, jernih hatiku. Pasal apa Bilal? Kerana aku nak dapat serta lagi aku dengan Nabi. Kubur aku, kubur Nabi serta lagi dekat. Pada kubur dia di Syria, kubur Nabi di Madinah. Oleh sebab kasih sayang dia, seolahnya kubur dia dan kubur Nabi, jumpa Nabi serta lagi masa jumpa Nabi. Oh, itu dia. Bila ingat lagi, menangislah dia ingat. Lepas saja Nabi wafat, tidak ada Sayyidina Bilal bang. Mereka sekali pada masa Sayyidina Abu Bakar, sekali pada masa Sayyidina Umar. Berasa apa? Sedih dia. Pasal dia bang sesang Nabi, dan Nabi tak ada, dia bang pada masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia menangis. Ingat dia bang sezaman Nabi, bersama Nabi dalam Masjid Madinah Al-Munawwarah. Itu cara dia. Jadi sekarang kita kalau bang juga, biar ada emosi, biar ada perasaan kita pasti masalah Allah di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar di sini, baru hati kita hidup, hati kita dah mati. Hidup dengan Allah. Hidup maknanya tenang, aktif, live dengan Allah. Itu kita nak. Itu semua rahsia ada dalam bang belaka. Sebab tu bang kita ni kan, orang mula-mula banyak, orang tu dua, akhir tinggal saja. Macam mana tu? Mula-mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 4 kali. Banyak 4 kali. Boleh bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu 2 kali. Ayat solat 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali. La ilaha illallah sekali, balik akhir Allah juga. La ilaha illallah, Allah balik. Itu rahsia dia. Kemah dengan Allah. Jangan buang Allah, jangan longgar dengan Allah. Jangan buang Allah. La ilaha, baliknya Allah. La ilaha illallah. Kita tak gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tu main gitu. Gang. La ilaha illallah, la ilaha. Jatuh ke mana tu? Jatuh la ilaha, jatuh Allah. Tak boleh jadi dua. La ilaha illallah, la ilaha. Sini Allah jatuh. Itu nak waktu. Itu cara kita beramal. Bukan untuk Allah. Kita beramal bukan untuk Allah. Kalau kita beramal untuk Allah tu, macam tu ambil faedah, tu ambil pahala kita. Bukan sembahyang untuk Allah, sembahyang kerana Allah. Kalau lain tu manfaat mula kita. Kita gelai telaga, manfaat air tu untuk kita, bukan untuk Allah. Kita sembahyang kerana Allah, untuk kita jadi tenang hati. Itu guna kita ibadat, untuk tenang hati. Itu ada langsung kita bang. Dan bang itu tandakan kita ada masyarakat Islam. Kita pergi di darat, ada masjid bang, ada masyarakat Islam kita. Di sana ada orang bang, ada masyarakat Islam. Di India ada orang bang, itu masyarakat Islam di situ. Kata orang bang, situ ada tempat orang Islam kita ada. Kita dunia ni. Itu faedah bang tu. Sebab bang tu kuat juga, bukan kau. Itu cara dia. Jadi bang tu artinya nak panggil orang kembali kepada Tuhan untuk salam berjemaah atau seorang-seorang diri. Itu cara dia. Itu jelas tu.
Kemudian kembali sini disambung hak minggu lepas dia kata dia hari ni nak khabar minggu depan kita tak ada kelas lagi dah pasal saya ada janji hospital tu. Minggu depan saya cuti saja, ada nak pergi hospital. Aku dah tahu kan mari kan saja ya. Tu dia. Tu dia. Cuba tengok muka surat 220. Itu dia. Sambung minggu lepas. Kesunahan azan dan iqamah itu, sunat kita bang dan iqamah itu seperti di atas, iaitu Allah Akbar itu kata dia hanya untuk solat fardu yang 5, hanya untuk kita sembahyang fardu dan qada juga. Bukan kita bang tu untuk sembahyang tarawih, tak ada. Bukan bang untuk sembahyang hari raya, tak diganti dengan lain. Kalau sembahyang tarawih, solat tarawih rahimakumullah, itu bang dia. Kalau sembahyang hari raya, as-salatu jami'ah ataupun as-salah tu bang tu. Tapi bang ni untuk sembahyang fardu 5 waktu, dan qada pun sunat kita bang juga. Itu fardu yang 5 sekali pun qada. Sembahyang zuhur kita qada sembahyang, sunat juga kita bang. Duna ghairiha kasunani, tapi kata dia tidak solat yang lain seperti sembahyang sunat, solat jenazah dan solat nazar. Jadi kalau sembahyang sunat dah sabang lah, sabang. Kalau sembahyang mati dah sabang lah. Orang siapa kubur tu tiba Allah Akbar, Allahu Akbar, dah solat tu. Pasal tak ada contoh Nabi buat. Tak ada contoh Nabi buat. Itu dia. Tak ada contoh Nabi buat. Bisa. Walau iktasara ala ahadihima li nahwi dhayqi waqti fal azan aula. Apabila ingin hanya melakukan salah satu saja, maka azan atau iqamah, misalnya kerana waktu telah mendesak, maka lebih utama kita mulakan azan. Kalau kita sembahyang akhir waktu, kalau kita nak azan bersama kamar, dadang kita sembahyang habis masuk waktu lain, kita ambil bang, terus ambil kamar lah. Itu cara dia. Sunat 2 kali azan untuk 1 kali solat subuh. Sembahyang subuh ni dia 2 kali bang sunat. Belum masuk fajar dan lepas masuk fajar. Tu. Belum masuk fajar kita bang sekali. Lepas masuk fajar tu kita bang subuh pula. Sunat 2 kali azan untuk 1 kali solat subuh. Solat subuh tu 2 kali bang. Untuk satu solat yang awal dilakukan sebelum masuk fajar, sebelum fajar sebelum masuk fajar, mana sebelum masuk waktu subuh lah. Itu dia. Dan yang lain setelah masuk fajar. Hak yang lain ni, hak yang kedua tu lepas masuk fajar, mula masuk waktu subuh, dia bang pula. Itu dia panggil bang 2 kali. Di Madinah dia buat, di Mekah dia buat. Pasal ni ada contoh Nabi buat. Ada contoh ni. Baik. Kalau ingin melakukan salah satu sahaja, maka lebih utama adalah masuk fajar lah. Kalau kita tambah bang awal belum fajar, belum subuh tu, kita ambil bang masuk fajar, bang sembahyang itu subuh tu sendiri. Biasanya di Terengganu kita orang tak buat benda gini. Tak buat benda gini. Dulu adalah mana?
Kalau kita buat begitu, nanti orang pertikar. Bisi, nak tidur tak boleh. Itu masalah tu. Jadi fitnah pula kita sendiri pun macam-macam dilabelkan. Orang nak tidur tak boleh lah, anak menangis lah gitu. Ini macam-macam masalah. Zaman sekarang ni banyak zaman penceroboh, tuan-tuan. Penceroboh. Banyak penceroboh. Akhirnya kita kena ambil sikap lakum dinukum waliyadi. Mu aku lah. Apa begitu ni? Tak boleh kita nak cabar dia. Pasal manusia suka bebas, berat sungguh. Ya, ni susah ni tuan-tuan sekarang. Tapi jangan kata susah tu menyebabkan kita jadi kecewa. Iman kita tetap kokoh dengan Allah. Kita buatlah sekadar mana kita buat. Jangan jadi mudaratkan orang tidak mudaratkan kita. Kena tabah sekarang ni untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tabah, kena sabar. Itu dia. وآذانين للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر قبله. Dan semaya Jumaat pun ada dua kali bang. Bang zaman Nabi sekali saja bang Jumaat tu, pada masa khatib nak baca khutbah. Tapi oleh sebab orang banyak tu ramai sangat tuan-tuan, hari Jumaat tu ada yang duduk di pasar lah, macam cari barang-barang tu. Ada yang pergi di tanah tinggi, kebun-kebun, tanah kema, tanah anggur dan sebagainya, jauh dari masjid. Walamma kathuran nasu, tiga manusia ramai, maka barulah berlaku bang Jumaat dua kali. Macam kita buat hari ni. Orang yang mula-mula sekali buat bang dua kali tu Sayyidina Usman. Dia bang di sebuah pasar, tempat yang tinggi tu. Bila masuk waktu Jumaat, dia bang. Sahabat Nabi bang, Allah Akbar. Jadi orang tahulah mana masjid nak sembahyang Jumaat. Yang kedua, bila saja Tok Imam nak baca khutbah tu, bang sekali lagi kau. Itu asalnya bang kali yang kedua. Itu dia. Tahun 1951 ada suatu keadaan yang menggelisahkan juga orang Islam kita di Terengganu kita, iaitu ada seorang ulama, dia mengatakan bahawa khutbah zaman Nabi itu sekali saja. Khutbah lain tu bid'ah, jangan dia buat. Bawa ke jabat agama. Itu dia. Bawa ke jabat agama. Jabat agama dulu dekat J dulu lah. Ada bangunan batu tu situ. Saya lalu kat tu nampak orang ramai. Mufti pun ada, khatib besar pun ada. Orang tu, orang cakap pandai pun ada. Bahak tu gini. Soalannya bid'ah tu apa perkara? Yang kata bid'ah tu, bid'ah tu ada banyak. Bid'ah wajib, walaupun benda Nabi tu buat jadi wajib buat. Bid'ah haram, bid'ah haruh, bid'ah makruh, bid'ah sunnah. Dia kata hak Sayyidina Umar buat tu maknanya bid'ah sesat. Nabi tak buat, dia kata. Anda tengok benar, ada seorang ulama tu gini bawa kitab. Kitab besar dia, nak gelawang ni. Lawang di mahkamah tengok lawang. Dia kenal dia tu pasal dia ngaji sama saja juga di masjid ni. Oh kita janggut dia besar, janggut dia sebang gitu ni. Lawang gini.
Jadi pihak yang mendakwa tanya yang didakwa, bid'ah tu ada beberapa perkara. Kalau lah kita buah yang, kalau azan tu yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu jadi bid'ah juga, dia kata macam mana Nabi ada kata begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin adu an bil anaj bin nawajiz. Nabi kata hendaklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maksudlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ikutlah dia. Pegang betul-betul dengan gigi kamu, jangan tangga-tanggakan. Nabi kata pegang betul sahabat Nabi, kita pegang. Itu bid'ah hasanah, maknanya bukan bid'ah sesat tu, hak molek. Bahkan 2 kali, kalau tak bahkan 2 kali nanti orang tak sembahyang Jumaat, tak dengar. Itu cara dia. Itu cara dia. Jadi ada polisi dia, ada dasar dia buat tu untuk melayak orang tu supaya dengar sembahyang. Sebab masa itu tidak ada lagi jam macam kita hari ni, tidak ada lagi radio TV, tak ada lagi loudspeaker dan sebagainya. Sampai saya kata pegang tu atas tradisi, ikut sahabat Nabi kan Nabi suruh begitu, mulai juga begitu. Bukan bid'ah sesat, bid'ah hasanah. Banyaklah bid'ah hasanah tu boleh kita buat pada ini. Zaman dia mana ada lampu, mana ada kipas, itu dan sebagainya, itu hasanah belaka tu. Jadi yang dia buat ni ialah Sayyidina Umar, kata dia, Sayyidina Uthman kata dia hanya 2 kali azan untuk solat jemaah itu dilakukan pertama kali oleh Uthman radhiyallahu anhu. Setelah kaum muslimin semakin bertambah banyak di Madinah ketika itu. Dia buat tu di Az-Zawra nama dia. Zawra ni satu kawasan tinggi gitu, macam bukit tu, atas tu lah dia bang, orang pun dengar sekitar tu. Lepas tu dia mari ke masjid Madinah seraya kepada Nabi, depan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nabi wafat ada masa itu. Itu dia. Jadi Sayyidina Uthman buat tu. Itu bukan bid'ah sesat, tu bid'ah hasanah. Hanya 2 kali azan untuk solat jemaah dilakukan pertama kali oleh Uthman radhiyallahu anhu setelah bertambah banyak orang. Kalau begitu berarti kesunahan sunat dari 2 kali azan itu terjadi bila keadaan diperlukan. Itu dia. Sebagaimana kaum muslimin memadai kehadirannya ke masjid dengan azan tersebut. Kalau tidak demikian, maka lebih afdal melakukan azan 1 kali, sekali saja, itiba'un salam. Kalau sekiranya kita anggapkan tidak perlu, buat macam Nabi buat lah, sekali aja. Kalau kita buat ikut sahabat Nabi, okey. Kalau tak mau buat apa ikut Nabi tu, okey juga, tak apa. Tapi jangan kata bid'ah sesat. Pasal kita nak menyatukan orang ni, dia kata kita ni bid'ah sesat, bukan 2 kali. Jangan kata gitu. Dia ikut Nabi. Kita kata kamu betul, hak ni betul juga. Hak Nabi buat kita bang, hak Sayyidina Uthman buat kita bang juga. Cari molek. Jangan cari masalah. Jadi kita pecah belah. Itu dia. Ashabi kan nujumi, sahabat aku macam bintang langit, Nabi kata. Cerahnya, ashabi kan nujumi bi ay muqtadaitu muhtadaitum. Sahabat aku macam bintang-bintang di langit, di mana saja mendapat cahaya bintang, di situlah dia mendapat petunjuk. Itu dia. Ya. Itu dia. Itu cara dia. Habis muka surat 221. Dan sunat melakukan azan untuk solat yang pertama saja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung-menyambung. Kalau kita semayang tu banyak semayang fardu, semayang qada, masa yang sama pakai satu bang sajalah. Bersambung-sambung tu pakai satu bang saja tu, memadai dengan satu je. Tu dia. Kalau waktu lalai, kita boleh bang ikut keadaan. Itu dia.
Misalnya beberapa solat qada, dua solat jamak, solat qada bersama solat fardu ada hak tunai yang dilakukan setelah masuk waktu, sedangkan belum azan lagi, tak apalah. Macam juga di sembahyang jamak kosong lah. Misalnya kita berbuat contoh, kita nak buat jamak apa? Jamak takdim ke, jamak takhir ke, musafir lah. Kalau kita nak buat jamak takdim sebab musafir, kita kena sembahyang zuhur dulu. Jamak takdim maknanya kita nak ambil sembahyang zuhur boleh orang kita nak ambil sembahyang asar boleh waktu zuhur. Misalnya ni waktu zuhur, kita musafir, asar kan kita mau sembahyang, pasal mungkin kita sibuk sikit, down takut sembahyang asar, kita ambil waktu zuhur ni jamak takdim. Jadi bila kita saja nak jamak takdim sembahyang zuhur dulu, kita banglah dulu. Allah Akbar, habis tu kita sembahyang zuhur 2 rakaat jamak. Dah tu lah. Lepas tu buat berani pula tu. Nak sembahyang lepas sembahyang zuhur tu, dia kena sambung asar tu. Jangan duduk lama-lama situ. Kita bangun komat aja baru kita sembahyang asar. Kita faham tu. Dia begini, ni nak khabar sembahyang banyak, zuhur nak sembahyang, asar pun nak sembahyang, zuhur pun nak sembahyang, asar pun nak sembahyang. Dah jamak. Kalau kita nak sembahyang jamak takdim, dia ada 4 syarat. Kalau nak jamak takhir 2 syarat aja, mudah je. Kita nak buat jamak takdim, maknanya bila masuk waktu zuhur kita ada di Kuantan. Jadi nak sampai Kuala lambat lagi tu, kita ambil asar sekarang tu nak boleh waktu zuhur. Dia kata tadi waktu zuhur, jadi kita kena sembahyang zuhur dulu. Lepas sembahyang zuhur tu barulah kita sembahyang asar. Dulu juga kedian juga jago dah. Itu dia. Tapi bila kita nak kait dengan bang, ini kabur ni bang, sunat kita bang juga. Kita bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sampai la ilaha illallah tu, Allahu Akbar saja aku sembahyang pada zuhur qasar jamak dengan Ta'ala. Itu dia. Sebab sembahyang beri salam tu ni habis zuhur. Lepas tu kita nak sembahyang asar pula, kita komat aje lah. Allah Akbar, Allah dah sebang dah, pasal ada doa pertama dia dah. Komat aje lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah kata apa ni, qad kami salat Allah baru sembahyang asar pula 2 rakaat. Betul beri salam. Itu nak khabar tak payah 2 kali bang kali yang pertama pada permulaan sembahyang zuhur, hak sembahyang asar tu komat aje. Jangan hak zuhur kita bang hak asar kita bang pula. Dia tak boleh gitu. Satu bang saja dengan 2 sembahyang berturut-turut. Itu dia. Itu maksud dia. So ulang balik. Kalau kita nak sembahyang jamak takdim ada 4 syarat. Pertama sekali hendaklah kita sembahyang zuhur dulu. Kerana zuhur tu waktu zuhur, waktu umur dia waktu. Masa zuhur tu waktu umur dia, kena zuhur dulu lah. Sembahyang zuhur dulu. Habis sembahyang zuhur beri salam tu, kita bangun terus sembahyang asar. Jangan tak lain lagi. Sembahyang asar 2 rakaat jamak. Lepas tu beri salam habislah. Jadi syarat dia kita sembahyang zuhur dulu. Ya, sembahyang zuhur tu kita niat Allahu Akbar. Kita kata aku sembahyang zuhur qasar.
Aku sembahyang zuhur kosong. Habis. Aku sembahyang zuhur tu kosong lah. Tu kosong. Niat jamak tu tak mesti lah takbir lahir. Asal tadi. Tak mesti. Allah buat saja aku sembahyang putih zuhur kosong. Tu sembahyang. Dah sebut lagi jamak asar tadi, hipung asar. Boleh masa mana sih kita boleh niat hipung asar tadi? Masa kita baca tahiyat pun boleh, masa rukuk pun boleh. Jadi niat asar, niat jamak asar tu boleh ke niat kita boleh ingat dalam sembahyang selagi kita belum bersalam zuhur tadi. Jadi kalau nak mudah, Allahu akbar, aku sembahyang putih zuhur jamak, aku sembahyang putih zuhur qasar, jamak asar tak? Senang tu. Dah. Aku sembahyang putih zuhur qasar, tak payah 2 rakaat dah pasal qasar. Serta jamak asar, cukup lah. Senang je. Tapi kalau kita nak buat suku-suku, Allahu akbar, aku sembahyang putih zuhur qasar, baca Allah. Allahu amin. Kemudian kita baca surah, kita berkata, aku jamakkan asar waktu zuhur ni. Aku jamak asar dalam waktu zuhur ni. Boleh ke tu? Kalau nak molek, buat dalam bentuk serentak. Aku sembahyang putih zuhur qasar dan jamak asar. Jamak sembahyang asar. Cukuplekah? Ataupun kita ada ilmu, faham ilmu kita, tak payah ingat Allahu akbar, kita ingat sembahyang zuhur ni nembus sini dah sembahyang dah waktu zuhur. Allahu akbar, kita sembahyang zuhur 2 rakaat ni nak ambil asar pula waktu zuhur ni. Dari segi ilmu kita tu niatlah tu. Itu lagi simple, lagi mudah. Jadi kita sembahyanglah zuhur 2 rakaat. Lepas bersalam tu kita bangunlah sembahyang asar pula 2 rakaat. Tapi bila kita hubungkan dengan azan dan qomat, janganlah pada kita masa sembahyang zuhur pun kita bang, nak asar bang pula sekali lagi. Tak payah tu. Kita sembahyang Allah akbar, bang dulu, bang itu ni. Baru sembahyang zuhur Allah akbar. Tu. Bang zuhur 2 rakaat ni niat kosong. Habis bersalam tu nak sembahyang asar pula. Bangunlah kita, baru kita qomat. Tak payah zuhur bang dah, pasal kita bang dah tadi. Itu cara yang cukup bermakna. Bermakna maknanya kita faham benda itu. Tapi jangan pula kita sembahyang jamak tak kita buat asar dulu zuhur kedia. Itu tak sah, itu tak sah. Tak sah tu. Berlainan dengan sembahyang jamak takhir. Jamak takhir cukup mudah. Bila kita masuk waktu zuhur, kita duduklah kereta ni, tengok kereta. Kita nak sembahyang zuhur ni waktu asar sekarang. Kita kena ingatlah hati kita yang mana sembahyang zuhur ni kita nak jamak dalam waktu asar sekarang. Jamak dalam waktu asar. Bukan jamak dalam sembahyang asar, jamak dalam waktu asar. Tu dia. Sampai masuk waktu asar tu, kita sembahyang Allahu akbar. Nak sembahyang zuhur dulu pun boleh 2 rakaat, asar dulu pun boleh. Tu mudah tu. Kalau jamak takdim mesti zuhur, must be zuhur first. Mesti zuhur dulu and then barulah sembahyang asar. Ikut rumah dia. Zuhur dulu. Hak jamak takhir ni tidak mesti. Asar dulu tak mesti, walaupun rumah dia masa dia tu boleh asar dulu zuhur kediang. Boleh zuhur dulu sembahyang baru sembahyang asar kediang. Tak apa, mudah sangat tu. Jadi mudah sangat. Dan niat asar dia mungkin tak payah kita niat dah, kerana kita sebut dah nak sembahyang zuhur tadi. Dah tu cara. Allah aku sembahyang putih asar qasar cukup dah. Dah sebab tak kata jamak dengan zuhur pasal kita niat dah asar dalam waktu zuhur dia yang. Tu cara dia. Kalau kita faham tu mudah je kan? Mudah je. Dan betul serentak kita faham tu. Tu dia. Tu cara dia. Jadi kulasanya ialah bila kita sembahyang 2 kali zuhur asar, jangan 2 kali bang sekali aja. Qomat dah apalah tu. Tu cara dia.
Cuba ambil notas ya. Saya nak beli awal sikit ni. Pasal ada jemputan. Minggu depan tak ada kelas ya. Pasal saya ada urusan di hospital. Tak notas. Ini kita nak berkemah ya, berkenaan azan qamar ni, nak berkemah ni. Kena faham betul-betul ya. Berfaham betul-betul. Mudah-mudahan kita selamat menyempurnakan azan ni, masya-Allah Nabi buat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum mengenai azan dan iqamah sebelum solat didirikan. Sebelum kita mendirikan sembahyang, belum sayang, sunat kita azan dan qamar, itu dia. Tengok apa dia azan dan qamar itu, apa dia azan dan qamar itu, apakah dia azan bang itu. Azan atau bang itu ialah panggilan atau suruhan untuk menunaikan ibadat sembahyang berjemaah. Ianya diperkenalkan pada mula kalinya setelah setahun Rasulullah SAW pindah di Madinah, di Mekah. Lafaznya ialah Allah Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah tu 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Dan la ilaha tu 1 kali je. Pasal nak kemah tu biar sekali je. Biar mati kita izan tadi mati akhir sekali dengan Allah la ilaha Allah, la ilaha illallah. Nak tu hak akhir la ilaha illallah ni, hak ni pusat dia, paksi kita nak kembali kepada Allah ni. Ni la ilaha tu kita buang, tak ada Tuhan sebenar, melainkan Allah tu hakikatnya. Hak kita tu Tuhan kita lah tu. Itu dia cara dia. Ada perlu buat circle situ buat belakang. Untuk azan bang waktu subuh 97 subuh ditambah dengan ayat as-salatu khairum minan naum sebelum azan selesai. As-salatu khairum minan naum tu sunat kita sebut. Sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Itu dia. Bagi pendengar azan pula hendaklah disunatkan mengulangi atau mengikut bacaan azan muazzin. Kalau tu bila kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kita dia Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ikut dia tu. Itu dia. Kecuali bila mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hendaklah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang falah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah, tak ada kuasa aku, tak ada aku melainkan dengan izin Allah. Itu dia, itu jawab dia. Apakah dia iqamah itu? Apakah dia iqamah itu? Qamah ataupun iqamah itu suruhan terakhir bagi bila yang diucapkan sebabang sebelum sembahyang didirikan atau dilaksanakan. Lafaz kalimahnya Allah Akbar 2 kali je. Asyhadu anna Allah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasul sekali, ayat salah sekali, al-falah sekali, qamati solah 2 kali, Allah Akbar 2 kali, la ilallah sekali saja. Azan bagi solat subuh disunatkan azan bang subuh 2 kali, sekali sebelum terbit fajar, sekali lagi lepas fajar terbit, iaitu kita nak sembahyang subuh.
azan bang bagi sembahyang fardu Jumaat. Disunatkan juga 2 kali azan bagi sembahyang fardu Jumaat. Pertama sebelum khatib naik atas mimbar. Kedua sebelum khatib selepas khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar ni, hak ni dah yang Sayyidina Uthman buat di pasar. Zaurah tanah tinggi di pasar tu, ramai orang beli-beli tu. Jadi tak sedar masuk waktu Zuhur tu, Sayyidina Uthman perintah bang kuat-kuat. Orang pun sedar, tahulah bahawasanya waktu Zuhur Jumaat dah masuk. Mereka pun pergi ke Masjid Madinah. Masuk dalam tu, Nabi baca tu pun Sayyidina Uthman sedang baca khutbah 2 kali bang. Bang pertama sekali sebelum tu imam baca khutbah. Bang yang kedua tu masa imam nak baca khutbah. 2 kali. Ini semuanya sunat. Hak nak baca khutbah tu bang tu ikut Nabi. Hak bang atas tanah tinggi tu di pasar tu, di Zaurah tu, ikut sahabat Nabi. Kerana terpaksa buat begitu masalah kena orang ramai. Lama kathunna sisimau, ramai sangat lebih pun tu. Bila bang tu ramai pergi tu. Itu masalah siasah ibadah. Itu dia. Apakah sembahyang bang disunatkan azan? Apakah sembahyang yang disunatkan azan dan qamah? Disunatkan azan dan qamah itu ialah bagi sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak ada azan, sembahyang fardu je, sembahyang qada. Walaupun sembahyang qada sekalipun sunat mana? Oleh demikian tidak sunat bang dan qamah bagi sembahyang lain daripada itu, macam sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang istighfar, sembahyang tahiyat masjid, sembahyang sunat mutlak, sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Tak ada apa-apa bang pun. Itu dia. Jika kita kerjakan juga makruh hukumnya. Makruh maknanya bukan dosa, tapi kita dak bang boleh pahala. Kalau kita bang tu tak apa-apa, jadi awak aja pahala. Sebab tidak ada sunnah Nabi suruh begitu. Kita saja buat atas pandang kita tu. Itu tidak syarak dia panggil. Sebabnya kan tidak ada waris dalil yang datang dari Nabi suruh begitu, hak sunat tadi. Sebabnya kan tidak ada waris dalil yang datang menyuruh pada sembahyang yang bukan fardu, sembahyang sunat, sembahyang jenazah, sembahyang nazar tu tak payah kita bang-bang pun tak payah. Sembahyanglah kita. Kalau sembahyang hajat kata bang lah. Tak boleh gitu. Tak boleh. Bang ni khasnya kabar pada subuh hari. Nabi kabar sembahyang fardu waktu subuh di Madinah. Masa Jibril bawa loceng tadi. Waktu subuh tu, itu dia. Kabar tu langsung Nabi suruh qum ya Bilal, nadi bi salat. Bangun Bilal, berdoa apa ni baca dang. Fa innaka anda sautan, engkau lebih cemerlang suara. Mana suara kuat suara engkau ni? Itu dia. Bagaimanakah seruan untuk berjemaah sembahyang seperti sembahyang sunat hari raya? Bang dia macam mana? Ada juga bang dia tu. Bagaimanakah cara seorang sunat berjemaah sembahyang hari raya, sembahyang tarawih, sembahyang sunat gerhana bulan, gerhana matahari? Jawabnya ialah dengan menggunakan seruan seperti as-salatu jami'ah. Itu dia. Itu jawab dia. 3 kali ya. As-salatu jami'ah. Itu as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Allahu akbar. Kita sembahyang sunat hari haji misalnya. Itu cara dia. Ataupun kita kata as-salah. Boleh juga. Apa ni Ustaz? As-salah. Marilah sembahyang. Gitu. Boleh juga gitu. As-salah. Maknanya sembahyang. Bangun belakang imam pun takbir Allahu akbar. Sembahyang apa? Sembahyang tu gerhana bulan dan sebagainya.
Ataupun as-salatu rahimakumullah, boleh ke? As-salatu rahimakumullah, semayanglah kamu, Allah beri rahmat pada kamu. Itu dia. As-salatu rahimakumullah. Tutup semayang sunat. Ataupun halummu ila salah, halummu ila salah, marilah semayang, marilah semayang, marilah semayang. Itu dia. Artinya marilah hadir kepada semayang. Itu dia. Itu ganti kepada Allah Akbar tu. Supaya jemaah tu sedar. As-salah, as-salah, as-salah. Orang semayang, semayang. Bukan Allah Akbar. As-salatu rahimakumullah. Ataupun as-salatu jami'ah. Itu dia. Itu ganti, refresh, ganti bang semayang kita Allah Akbar tu. Bagi siapakah disunatkan bang itu? Anggota bang tu siapa dia? Budak-budak ke? Orang lelaki ke? Orang balik ke? Ataupun wanita misalnya? Itu dia. Jawabnya, ya sunat bang itu disunatkan pada orang lelaki saja dalam semua jemaah ni. Sama ada kanak-kanak yang masjid sekali pun tak apa, kanak-kanak pun tak apa, kanak lelaki. Atau yang seorang-seorang diri tak apa juga, orang lelaki dia. Jadi tidak sunat bang itu pada perempuan atas mutlak, secara langsung tak sunat perempuan tu bang. Sama ada bagi diri sendiri sekalipun, atau untuk orang lain pun tak sunat bang. Tapi ada orang buat bang tu juga, ada orang buat. Dia nak buat tu, tapi janganlah bang tu jadi semacam formal, kuat suara macam si lelaki. Tu tidak ada dalam ajaran Nabi tu, tak ada begitu. Bang secara perlahan. Itu secara perlahan untuk dia. Sama ada tempat yang sembunyi tak boleh ke orang perempuan ni. Dia ada orang lelaki macam dalam biji ni, dia bang situ, tak boleh orang lelaki ada sini. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Dulu sekali ada pensyarah di Basi, nama apa tu, waduk-waduk tu, dia jadi imam, orang lelaki ikut dia semayang tu. Dia bukan anggota bandar. Itu dia panggil rationalist. Dia kata tak ada beza lelaki perempuan tu, baik badak sama ni. Tu. Akhirnya tak ada bahagian ni tau. Dia boleh pakai ilmu tu di Malaysia kita lah, sebab kita pakai ahli sunnah wal jamaah. Zaman Nabi tidak pernah pun ada apa jadi imam dalam berjemaah lah. Tak ada zaman Nabi. Bahkan saya tarawih sendiri pun sahabat Nabi jadi imam sama tarawih bagi perempuan, dan sahabat Nabi jadi imam bagi sama tarawih lelaki di zaman Madinah dulu. Ingat baik. Padahal puan penuh masjid tu, sahabat Nabi jadi tukang sembahyang bila imam. Itu dia. Lelaki pula Nabi sendiri, sahabat Nabi sendiri. Baru ni tak ada. Jadi tiada ada sejarah puan jadi imam dalam jemaah. Jemaah dia tak apalah buat kokoh tu. Itu dia. Pada ajnabi tak boleh, kalau orang lelaki ada tak boleh. Itu dia. Jangan sama ada je perlahan ataupun dengan nyaring, tak boleh. Pasal di situ ada tempat sunyi, ada orang lelaki duduk situ. Mana ada lelaki di mana? Lelaki dalam masjid lah, ataupun surah lah, ni tak boleh lah tu. Tapi ni yang baik. Tetapi jika bang perempuan, orang puan bang perlahan untuk diri dia, ataupun bagi segala jemaah orang puan saja, harus ia dengan tiada makruh. Harus dengan tiada makruh. Tapi jangan angkat suara macam lelaki. Tu dia. Harus dia dengan tiada makruh. Mana boleh? Bukan sunat, dibolehkan. Sama-sama dia. Tu dia. Dan jadilah bang itu sebagai zikir Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu zikir mana?
jatuh pada zikir. Masa bang tak ada orang puan zaman Nabi, jadi buat juga nama zikir. Gitu. Boleh pahala juga zikir tu kan juga. Kan zikir Allah Akbar tu zikir kan. Boleh pahala juga. Itu pekoh kita memang bagus. Diberi pulang juga orang puan bang sesama dia. Nama zikir. Dan jika bang itu nak nyari, maka makruh bagi jika tiada hadir laki-laki ajnabi. Kalau dia bang tu nyari sikit, lelaki ada hukumnya makruh, pahala tak ada. Tapi bukan haram. Mana ada perempuan boleh bang supaya dia dapat organize kan, susun barisan perempuan tu bang sesama dia tu. Tu dibolehkan. Boleh tu. Tapi jangan ada orang lelaki yang dengar suara dia tu. Ini ibadat. Namakan dia baca sedap-sedap gitu gini, galik gitu gini, jadi terpesona pula lelaki tadi. Fitnah namanya. Nyanyi lain. Sebab apa? Bang ni pelik sikit. Kalau ente tanya dah pelik macam mana ustaz? Ya ustaz kata pelik bang tu mana? Pelik macam mana? Pelik gini cikgu. Kalau kita tengok orang bang dengar suara dia, kita tengok orang. Cikgu tengok orang. Sunat. Tengok tukar bang dengar suara dia, tengok orang pula. Dan kalau orang puan bang nak tengok dia, kan boleh. Itu pelik. Pasal takut fitnah. Kita nak mari meji orang puan bang, kita pergi tengok dia bang. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi tak molek lah juga lah. Kalau puan nak pelalahan, dia punya geruk dia tu dalam bentuk yang sir, bukan jahat, okeylah. Itu cara dia. Bukan ditutup pintu, dia bukakan pintu. Bukan tutup pintu, dia bukakan pintu, beri peluang pada dia buat ibadat sama dia tu. Dan grup dia yang sama. Itu dia. Sebaliknya, jika ada lelaki ajnabi, ada lelaki-lelaki ajnabi, orang luar ni, bukan keluarga kita ni, jarang nikah, hukumnya haram. Kerana takut daripadanya fitnah dengan mendengar suaranya, serta menilik mukanya. Nak tengok pula sedap suara, dengar suara sedap, tengok muka orang tu pula, perempuan tadi. Itu dia fitnah. Nak buat ibadat tak boleh begitu. Hati kita ingat ke dia, dia tinggal Tuhan. Kubur sini tengok orang, tinggal Allah dah sembahyang. Tak boleh begitu. Itu cara. Kita berhenti sekat ni dulu Wallahualam. Ana ada hal sikit. Minggu depan tak ada kelas